Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini sebagai menyambung perbincangan pelajaran tasawuf kita, yaitu hari ini sampai kita pada muka surat 39, yaitu akidah yang menempa keselamatan. Ya. Akidah yang menempa keselamatan artinya yang membawa keselamatan, ataupun boleh kita kata menempah. Ya, misalnya kita tempah sesuatu, nak dapatkan sesuatu. Jadi akidah yang membawa kepada keselamatan itu akan diterangkan di bawah ini. Syukur dan alhamdulillah kita sekalian telah mengaku rida bahawasanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, rida Islam sebagai agama, rida Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kita juga mempercayai bahawa Al-Quran sebagai pegangan, mempercayai Kaabah sebagai kiblat, dan orang mukminin sebagai saudara seagama. Kita juga telah membersihkan diri kita dari segala rupa agama yang menyalahi ajaran agama Islam. Kita mempercayai terhadap semua kita yang diturunkan Allah dari langit, mempercayai dengan sekalian Rasul yang diutus, mempercayai dengan qada dan qadar, baik dan buruk, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya, ya. Mempercayai bahawa hari penghabisan atau hari kiamat itu akan tiba, dan mempercayai bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Tuhan. Insya-Allah atas semua ini kita hidup dan mati, dan atas semua ini juga kita akan dibangkitkan insya-Allah bersama-sama golongan yang selamat, yang mana mereka itu tiada takut dan tiada berduka cita. Ya, masuk Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada duka cita atas mereka, tak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak berduka cita. Dengan kurniamu, ya wahai Tuhan, aku memohon ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, la qata'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya, orang yang merasai kelazatan iman ialah yang meridai Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, dan mengaku Muhammad sebagai Nabi. Maknanya, bila kita sudah mantap dalam agama, percaya pula kepada Allah Ta'ala dengan segala apa yang datang baik dan buruk daripada Allah, dan kita tahu apa yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah datang daripada Allah, dan kita reda apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bagi diri kita, itulah orang yang akan merasakan kemanisan iman, akan rasakan rasa iman. Jadi makna rasa iman tu dalam hidupnya ini, apa saja yang terkena kepadanya itu, dia menerima dengan redha hati yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala atas, dan dia tak ada duka cita apa-apa, kerana dia tahu dunia ni tempat ujian. Ini satu. Yang kedua, dunia sementara, dan sesenang-senang orang dalam dunia mesti ada susah, dan sesusah-susah orang dalam dunia mesti ada senang. Jadi dengan ini dia tenang hidup dalam dunia. Yang pentingnya pencapaian akhirat. Yang pentingnya pencapaian akhirat. Jadi apa yang kita terima di dunia ini, alhamdulillah, kita terima dengan syukur, dengan penuh keimanan dan keyakinan, dan kita redha apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik, buruk, banyak, sikit. Yang penting kita pelihara iman untuk kebaikan akhirat. Kerana dunia sementara, dunia sekejap, dunia tidak kekal, akhirat kekal abadi. Jadi jangan kita korbankan akhirat kerana lebih pentingkan keduniaan. Ya, lebih pentingkan kehidupan dunia ini, kita sanggup korban ke akhirat. Macam mana kita korbankan akhirat? Kita menyalahi apa-apa yang telah diaturkan oleh Islam. Misalnya kita tidak redha dengan apa yang telah dihukumkan atas kita, ya, ataupun kita tidak pegang betul agama Islam kita, atau tidak ikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka ini semuanya yang akan melemahkan pegangan kita dalam dunia ini. Bila lemah pegangan kita dalam dunia ini, dalam Islam, jadi kita hidup tak sedang. Dan apalagi pula kalau kita korban ke akhirat kita, kita kembali ke sana dalam keadaan takut, pasal kita ini akan menghadapi soal kubur, ya tidak, akan menghadapi mahsyar, akan menghadapi melalui Sirat. Banyak yang kita akan hadapi perkara-perkara yang besar. Ini yang dinamakan ahwal yaumil qiyamah. Ya, perkara-perkara susah yang akan kita tempuh pada hari kiamat. Jadi ini semua persediaannya kita buat dalam dunia ini. Bila kita buat dalam dunia persediaan ini, insya-Allah kita selamat. Itulah yang Allah Ta'ala kata, orang-orang yang beriman kepada Allah, awliyaullah, la khaufun alaihim
wala hum yahzanun. Tak ada ketakutan untuk menghadapi apa yang telah disediakan di sana, dan tak berduka cita pula meninggalkan dunia yang fana. Kesenangan kita dalam dunia ini sementara memang, ya, dan dalam kita senang pun ada susah, dalam susah ada senang. Jadi kita rasa ini tak perlu kita sampai mengorbankan akhirat kita dengan sebab keduniaan, ya. Itulah yang dikatakan orang yang merasa kemanisan iman. Merasa kemanisan iman. Sabdanya lagi, siapa yang membaca doa berikut pada waktu pagi dan petang, maka berhaklah ia menerima keridaan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Aku rida Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, dan mengaku Muhammad sebagai nabi dan dan rasul. Maksud rida dalam hadis di atas. Apa maksud rida itu? Ini keterangannya di sini. Ketahuilah para saudara sekalian, bahawasanya siapa yang meridai Allah sebagai Tuhan, wajib atasnya meridai juga akan pentadbiran Allah Ta'ala dan ikhtiarnya terhadap para hambanya, serta pahit maung hidup yang ditentukan Allah terhadap diri. Inilah dalam dunia ni kita kata ya, macam-macam pencobaan yang kita terima, macam-macam ujian yang kita terima. Jadi kalau kita rida, ya, inilah yang dikatakan rida yang dikehendaki. Terima. Seorang hamba harus menerima bahagian rezeki yang dikurniakan Allah Ta'ala terhadap diri. Rida dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma di sini bukan makna rida tu, sudahlah, tak usah kerja, apa yang dapat terima sajalah, diam-diam saja. Itu bukan maksud begitu. Maksudnya kita usaha, kita buat. Apa yang dihalalkan oleh Islam kita buat. Apa yang menjadi kewajipan kita buat. Sebagai suami kena cari nafkah. Sebagai orang yang ada tanggungjawab, kena buat sesuatu untuk memenuhi tanggungjawab. Dan orang yang ada ilmu, kena gunakan ilmunya itu. Dan kena ajarkan orang yang apa saja ada pada dia. Hatta dia tahu buat sesuatu apa pun, dia buatlah untuk faedah diri dia dan faedah orang lain. Ya, sebab dalam Islam ini memang diakuilah, dan memang inilah kenyataannya, bahawa kita kalau membuat sesuatu, ya, kita ada kebolehan. Apa saja kebolehan kita yang dihalalkan oleh Islam, ya, kita buat. Kita dapat faedah dan orang lain pun dapat faedah. Jadi jangan kita mementingkan faedah diri kita sendiri saja. Jadi kita kata, engkau ada kepandaian ni, aku tak perlulah ini, aku dah ada lain, aku tak mau buat ni semua. Tapi kalau kita rasa kita ada kepandaian tu dan orang berhajat kepada perkara tu, dan kita mesti boleh buat, walaupun kalau kita tak buat tak ada jadi masalah apa-apa, barangkali kita dah cukuplah dengan lain-lain pendapatan, tapi kita buat demi untuk kepentingan orang itu. Itu kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa yang ada pada kita tu kita gunakan. Bukan maknanya bila kita dah reda, kita tak berusaha, kita tak buat, tak apa semua. Kita buat. Dan orang yang bekerja mencari makan, mencari nafkah apa semua, reda dengan apa yang dapat. Tapi kalau ada orang kata di sini awak dapat lebih, boleh, pergilah, tak ada apa-apa halangan. Tapi reda. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa, syukur dapat sikit dapat banyak. Tapi usaha jangan kurang. Usaha jangan kurang. Sebab kita disuruh berusaha. Islam suruh manusia itu berusaha. Buat. Dan selalunya Allah Ta'ala tidak akan mensisiakan usaha orang yang buat baik. Jadi itu sebab dikatakan dalam kerja-kerja dunia yang diridai oleh Allah Ta'ala, kalau kita buat, niat kita berkhidmat, ya, atau niat kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang dah beri pada kita kelebihan ni, kita buatlah untuk faedah orang lain. Itu yang memang disuruh dalam Islam. Misalnya lah Nabi Daud alaihissalam, ya, beliau ini sebagai seorang nabi, seorang rasul, panglima tentera, ya, dan jadi raja. Pendeknya, dan dari segi kekayaan dunia ni dah cukuplah pada diri beliau ini, ya, dah cukup pada diri beliau. Tetapi beliau ini diberi oleh Allah Ta'ala satu keistimewaan, iaitu keistimewaannya apa? Dia diberi mukjizat, dia diberi mukjizat yang boleh melentur besi
Itu mukjizat Nabi Daud. Kalau besi ni dia pegang, kalau dia nak lembutkan besi, dia patahkan sajalah, dia lembutkan sajalah. Apa dia nak buat, dia buat dengan besi. Dia boleh lenturkan dengan tidak ada alat-alat tukang besi. Tak payah pakai alat tukang besi, pakai api, pakai apa, tak ada. Dia buat tu dengan tangan. Allah Ta'ala beri. Itu mukjizat. Wa alanna lahul hadid, kata Allah. Wa alanna lahul hadid. Kami lembutkan besi untuk Daud alaihissalam. Jadi beliau ni sangat bersyukuri nikmat Allah Ta'ala. Makan beliau sehari-hari, beliau tidak ambil daripada harta kekayaan yang banyak ada ni. Beliau buat ini barang-barang daripada besi ni, dijual, dia makan dari hasil. Tujuannya apa? Mensyukuri nikmat Allah. Jadi dia tidak sia-siakan nikmat Allah yang beri pada dia tu, tangan dia tu boleh buat, dia buat. Dan orang lain pun dapat faedah. Bila dia buat, dia jual apa semua, apa ni. Jadi itu apa kita kata, dia punya ibrah atau dia punya pengajaran daripada cerita Nabi Daud ni, iaitu usaha. Dan usaha tu bukan kerana pasal kita tak ada penghasilan baru kita nak usaha. Atau usaha kita tu hanya semata-mata untuk penghasilan saja. Maknanya untuk dapatkan sesuatu untuk kita, tidak. Tapi usaha kita tu pertama untuk syukur nikmat Allah yang telah berikan perkara itu kepada awak. Dan yang kedua, awak membantu orang lain dengan perbuatan awak tu. Dan awak juga dapat sedikit sebanyak daripada apa yang awak usaha. Bahkan banyak dapat penghasilan. Itulah mensyukuri nikmat Allah. Dan di situ dikatakan tidak berlawanan dengan redha. Tidak berlawanan dengan redha. Dan tak termasuk dalam arti kata tamak. Kerana apa? Itu tidak menyusahkan diri awak, ya, tidak menyusahkan orang lain. Bahkan awak dapat faedah, orang lain dapat faedah. Itulah caranya. Tapi hati tetap redha. Hati tetap redha. Apa dapat, alhamdulillah. Dan itulah kekayaan. Jangan kita buat perbandingan dengan orang lain. Kita usaha kita sendiri. Itu yang saya kata tadi. Di sini disebut apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kita redha. Maknanya kita terima. Tapi kita nak usaha lebih, tidak salah. Asal redha. Banyak orang, dia tak usaha. Ya, dia dapat sikit, dia mengeluh. Ya, macam mana ni orang kaya, ni orang senang, ni. Dia tak buat. Dan bila dia tak buat kerja, dia tak syukur nikmat Allah. Dia tak syukur nikmat Allah. Dia buang masa. Dia bersisiakan masa. Atau dia buat kerja yang tak patut dia buat, bukan bidang dia. Alhamdulillah, kita buat apa yang kita boleh buat. Itu sebab Nabi SAW kata, al-hirfatu amanun minal faqr. Usaha tangan tu aman dari kepapaan. Kalau awak ada usaha tangan, itu macam Nabi Daud. Tapi Nabi Daud kata buat itu pun tak salah lagi. Misalnya dulu dia sebagai Nabi diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala, dia jual itu ini semua. Pasal belum ada apa-apa. Dah jadi raja pun dia buat juga. Dah jadi raja pun dia buat. Dah jadi khalifah di muka bumi ni pun dia buat juga. Syukur nikmat Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, i'malu ala Daud syukra. Bekerjalah kamu wahai Daud, syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah bahasa Arab kita sekarang. Yang bersyukur, sikit. Tak banyak. Bila tak rida, kita tak syukur. Ya tak rida, kita tak syukur. Kita syukur pada nikmat Allah SWT. Dan kita tengok pula Nabi Daud ni. Adakah kurang amal kebajikan dia? Tidak. Malahan, beliau inilah seorang Nabi yang satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka. Dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita tentang kelebihan Nabi Allah Daud AS. Nabi kata, sebaik-baik makanan yang kamu makan ialah dari usaha tangan kamu sendiri. Yakni dari usaha, dari apa yang ada pada kamu, kamu gunakan untuk mendapatkan makan minum kamu. Dan Nabi Daud dulu kata Nabi, memakan daripada hasil usaha tangan sendiri. Walaupun
Beliau ini boleh dapat daripada yang lain, yang lebih senang, yang lebih. Tapi kerana ini Allah Ta'ala dah beri nikmat pada dia. Jadi itulah, menggunakan nikmat Allah dan rida apa yang diberi. Jadi kita hidup senang. Kita tidak ingkari nikmat Allah. Apa yang ada pada kita sebagai usaha kita buat. Apa yang kita dapat sikit dan banyak, alhamdulillah. Tak ada masalah apa-apa. Ada ujian-ujian dalam hidup ni, kita tahu ini dunia mesti ada ujian dalam hidup. Tak ada orang hidup senang. Yang senang betul-betul 100% senang akhirat lah. Dan kalau susah pun kita dalam dunia ni tidak sesusah akhirat. Yang susah 100% akhirat. Jadi jadikan dunia ni sebagai jembatan untuk kita ke akhirat. Ini yang dikatakan Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya ini, dan dalam syair-syairnya juga dia berkata, "Faman yarda bil maqsum 'asha mun'aman." Siapa yang rida dengan apa yang dibagi, dia hidup dalam nikmat. Wa man lam yakun yarda bihi 'asha fi hazan. Kalau dia tak rida dengan apa yang diberi oleh Allah, dia hidup terus dalam keduka cita atau dalam sedih. Wa ma hadhihi ad-dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kat-tariqi ila al-watan. Dunia ni bukan tempat pemukim, ia hanyalah jalan untuk balik ke tanah air. Tanah air kita syurga. Madaru illa jannatul liman ittaqa. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin. Dunia ini bukan tempat pemukim. Wa ma hiya illa kat-tariqi ila al-watan. Dia hanya jalan untuk sampai ke tanah air. Wa madaru illa jannatul liman ittaqa. Wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Dunia yang tempat yang betul, tempat tinggal kita yang betul, syurga bagi orang yang takwa. Wa madaru illa jannatul liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Dan wanarun, dan juga api neraka liman lam yattaqillah, bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Fasma'an, dengarlah wahai saudaraku. Ya, Habib Abdullah Al-Haddad ni kitab-kitabnya banyak, dan beliau ini juga ada satu kitab semuanya pantun dan syair berhubung dengan tasawuf, akhirat dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Jadi itulah kita ridha, ya. Ia harus sentiasa kekal dalam mentaati Allah dan menjaga segala kewajipan yang ditentukan ke atas dirinya. Dia wajib meninggalkan segala larangan Allah. Sentiasa sabar dalam menghadapi bala bencana yang ditimpakan ke atas. Sentiasa bersyukur atas nikmat dan kurnia Allah Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah dan bercita-cita untuk menemuinya. Senang untuk menemui Allah. Kalau kita rasa, si fulan meninggal, kita rasa sedih, ya. Kadang-kadang sedih itu kenapa? Nanti aku meninggal juga. Ya, betul lah. Tapi bagi orang yang beriman dan bersedia, semua orang akan mati. Hanya antara lambat dan cepat. Bersedia untuk mati. Dah. Kalau datang mati, alhamdulillah dalam persediaan. Yang patut sedih itu orang yang tak sedia. Orang yang belum tobat, orang yang tak beramal, orang yang tak bertakwa. Itu dia patut sedih. Bila lagi aku nak beramal? Ini mati menunggu aku. Saya dah dalam amal, alhamdulillah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu sayyidut tabi'in, penghulu segala tabi'in. Dia berkata, bagi saya menunggu mati ini tidak menjadi kesusahan bagi saya. Ya, sebab semua orang mati. Bersedialah untuk mati pada cakap pada murid-muridnya itu. Yakni dia, kita bersedia. Sebab ini tak boleh lagi dia. Tak boleh lagi. Ya. Macam orang tunggu kapal terbang lah. Bila kata naik saja. Kalau delay lah. Tak apa. Tapi dah sedia semua. Inilah yang dikatakan rida ni tadi, ya. Jadi senang, tak ada masalah. Kalau kita tengok orang tua mati, budak mati, orang sakit mati, orang tak sakit pun mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang besar mati. Ya. Orang yang doktor pun mati juga. Padahal kalau doktornya agak tak matilah, dia semua ubat semua dia boleh kan. Dia pun tahu ini sakit apa, mati juga. Apa nak susah lagi? Ya. Berapa banyak orang yang kita tunggu-tunggu dia mati, tak mati-mati. Orang yang tak tunggu-tunggu mati. Ini semua, ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya bersedia. Itu dikatakan buat untuk akhirat, ya, macam awak akan mati besok. Tak akan mati besok. Dia harus meridai Allah, menjadi tempat yang bergantung harapannya. Memutuskan perkaranya. Mana memutuskan perkaranya, jangan ragu-ragu lagi dalam perkara keridaan Allah dan sebagainya, ya. Dan berlindung dari mara bahaya dan malapetaka. Maknanya walaupun
kita sudah meridai Allah menjadi gantung harapan kita mesti menjaga diri kita daripada mana bahaya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyuruh kita menjaga diri kita daripada bahaya dan sebagainya. Sentiasa bersikap mukhlis, yakni ikhlas dalam ibadah. Ini penting sekali. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah kepada Allah hal keadaan ikhlaskan agama kerananya semata-mata. Sama ada ikhlas itu maknanya bukan syirik. Itu satu yang penting sekali. Makna ikhlas yang pertama bukan syirik. Jangan ada ibadah yang dicampurkan dengan syirik. Ibadah yang dicampurkan dengan tujuan-tujuan keduniaan. Ibadah yang dicampurkan kerana mencari dunia, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mesti jaga. Ya, iaitulah orang yang ibadah kerana riak, ya, kerana ujub, kerana menunjuk-nunjuk. Ini tidak ikhlas dalam ibadah. Ini syirik dalam ibadah kepada Allah, walaupun dia ibadah dan dia orang Islam. Dan syirik yang terang inilah menyembah selain daripada Allah. Ini pun ikhlas juga. Kemudian dalam kita tidak menunjuk-nunjuk, tidak riak, tidak ujub, juga kita kena jaga dalam amalan kita itu. Jangan kita lalai dalam ibadah, jangan cuai dalam ibadah, jangan bila kita ibadah fikiran kita melayang dan sebagainya. Jadi ibadah ni semata-mata kerana Allah. Sembahyang kita kerana Allah. Ya, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna kerana Allah itu apa? Yang ringkasnya iaitu bukan kerana keduniaan, tapi kerana keakhiratan. Ibadah bukan kerana dunia. Jangan awak kata, kalau sembahyang ini jadi kaya. Bila awak sembahyang pun tak kaya-kaya juga. Baca tinggalkan sembahyang. Ya, siapa baca doa ni senang hidup dalam dunia. Dunia bukan nilai. Semuanya untuk akhirat. Ibadah kita untuk akhirat. Jadi kalau kita ibadah untuk dunia, kau sembahyang lah. Nanti kau senang hidup dalam dunia. Dia pun nak sembahyang tak senang lagi. Dia tak sembahyang nanti. Dan ini bukan kerana ini. Sembahyang ni kerana apa? Akhirat. Tetapi kalau awak dah dapat keridhaan Allah, senanglah hidup awak dalam dunia. Tapi amalan awak mesti kerana akhirat. Terbaliklah dunia ni. Sembahyang tetap sembahyang, puasa tetap puasa, zakat tetap zakat, haji tetap haji. Sebab ini perintah Allah untuk akhirat. Nusuk kita untuk akhirat, ibadah kita untuk akhirat. Malahan wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati kerana Allah, Tuhan seluruh sekalian alam tu kerana apa? Akhirat. Balasannya akhirat. Hidup kerana Allah. Maknanya apa yang diridai oleh Allah pada dunia ini kita buat. Dan mati kerana Allah. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi tidak teragak-agak bila berjuang fisabilillah. Ya. Tidak berfikir-fikir lagi bila ada seruan jihad, turun. Pergi perang. Kerana mereka dah kata hidup kita dan mati kita kerana Allah. Ini perintah Allah. Inilah ikhlas betul ni. Mana nak cari macam ni? Jadi kita ni kenalah adjust diri kita. Janganlah mengamalkan amalan-amalan akhirat untuk dunia. Tapi amalan akhirat untuk akhirat. Doa kita semua untuk akhirat. Jangan salah faham. Tidak mengapalah kita berdoa untuk minta kesenangan dunia, untuk minta afiat, minta sihat. Nabi kata sebaik-baik yang kamu minta ialah sihat badan, afiat dalam dunia ni. Kerana untuk menjaga agama kamu. Supaya kamu senang beribadah. Dan supaya kamu tidak menyumpah diri dan menyumpah nasib nanti semua. Minta rezeki pada Allah Ta'ala. Tak apa, tapi ingat rezeki dunia. Tapi yang kita lebih mahu rezeki akhirat. Oleh sebab itu saya lihat doa-doa kita, kalau hanya semata-mata untuk dunia, tidak digalakkan. Dan bukan itu doa. Doa kita mesti dunia untuk akhirat. Apa yang kita minta dalam dunia ni untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan akhirat. Minta rezeki untuk kepentingan akhirat. Supaya kita hidup dalam dunia ada rezeki, kita boleh buat apa yang patut kita buat. Ya, kita tidak menadah tangan pada orang. Kita tidak terpaksa mencuri, merompak, buat rasuah dan sebagainya. Ya, kita tak terpaksa menipu. Alhamdulillah. Ada rezeki. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga sebagai contoh. Ya. Beliau, ada orang tanya kepada beliau, kenapa kau ni sangat-sangat disukai oleh orang?
Dia kata, aku tak berhajat apa yang ada pada orang, tapi orang berhajat apa yang ada pada aku. Maknanya untuk dunia tu dia dah cukup. Dia kaya orang di Baghdad. Jadi dia tak berhajat pada orang. Dan ilmu dia luas, banyak. Itu tak ada pada orang. Orang berhajat pada dia. Jadi aku tak berhajat apa yang ada pada orang, tapi orang berhajat apa yang ada pada aku. Jadi ikhlas ibadah kerana Allah. Dan rendah diri kepada Allah lahir dan batin. Itulah yang tawajuh kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan tiada mengharapkan terlaksananya satu hajat dan kepentingan melainkan dengan Allah jua Maha Suci Engkau wahai Tuhan. Jadi kebulatan kita dalam i'tiqad dan dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah kita kepada Allah. Dan kita jalankan kewajipan kita dalam dunia ni pun kerana perintah Allah. Kenapa bekerja? Kerana Allah jadikan kita untuk bekerja. Kenapa susah payah cari nafkah? Kerana Tuhan kata kau mesti makan yang halal, yang wajib, yang baik. Jangan makan haram. Takutlah tu. Ada orang semua itu dia buat. Habis semayang, dapat tak semayang? Lupa di akhirat. Yang ini boleh kata, kenapa kau ni kerja tukul lumus? Kan Islam suruh ni, dia bilang. Cari nafkah halal. Habis semayang Islam suruh tak buat? Ya, kerana cari nafkah, semayang tidak, semua tidak. Ya. Buat perkara haram. Dia bilang, kenapa ni? Nak hidup, dia bilang, kau tak susah. Macam mana kaya? Kau nak hidup, kau buat perkara haram, sedangkan Allah Ta'ala yang apa? Allah Ta'ala mengharamkan yang haram ni. Suruh buat halal. Bergantung harapan pada manusia. Kalau tak kena syanu, matilah aku. Ya, ada orang cakap begitu. Ini tak betul cakap. Yang syanu tu siapa kasih? Dia buat sendiri rezeki dia. Allah kasih. Dan kau hamba Allah. Takkanlah kerana syanu kau mati. Kalau tak ada syanu kau mati, kalau tak ada, tidak. Tapi cakap ni biasa orang cakap. Ya? Yang bagi rezeki Allah. Bergantung pada Allah. Oleh sebab itu Allah kekal abadi, tak mati-mati. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan kita kata Tuhan kita dah mati. Siapa tak kasih rezeki? Tak ada. Sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat tu, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Bertawakallah kamu kepada Allah Tuhan yang hidup, tidak mati-mati. Sebab manusia, pasal apa ayat itu? Pasal manusia selalu bergantung pada manusia. Dan manusia semua mati. Gantung pada bapa mati. Gantung pada suami mati. Gantung pada anak mati. Ya, untuk pada Allah. Ini semua sebab. Kalau hilang satu sebab, 10 sebab boleh datang. Allah Ta'ala beri. Pokoknya, keyakinan awak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Tawakal pada Allah yang hidup, tidak mati-mati. Siapa yang menerima Islam sebagai agama, hendaklah memandang berat terhadap larangan-larangan agama dan menjunjung syiar-syiarnya. Apa syiarnya? Iaitu lambang-lambang Islam yang disuruh untuk kita sebagai orang Islam. Syiar pada diri kita, semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Syiar-syiar agama yang di luar, perjuangan kita, pembinaan masjid kita, madrasah kita. Ya, itu semua syiar-syiar Islam. Haji kita. Jadi pelihara syiar-syiar Islam. Pandang berat terhadap larangan. Jangan buat larangan, jangan sewenang-wenangnya. Dengan larangan. Sentiasa rajin dan berdaya upaya untuk menguatkan semangatnya dalam dirinya. Serta menambah keteguhan dan kelurusan dalam ilmu-ilmu agama dan amal bakti yang baik. Dengan semua ini, ia akan berlapang dada. Dan tanpanya pula, ia akan merasa kecewa. Lapang dada. Ini penting. Menerima segala ujian. Ya. Lapang dada mengamalkan amalan Islam. Bila dah lapang dada, tak adalah sedih. Tak ada sedih. Yang sedih ni selalu yang sempit dada. Ya, yang sempit dada. Padahal kadang-kadang apa yang disempitkan itu pun perkara yang remeh. Perkara yang mudah. Ya, perkara yang tidak merupakan satu perkara yang besar. Tetapi manusia ni kadang-kadang itulah, ya. Sebab Allah Ta'ala kata, Innal insana
khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Manusia ni dijadikan memang keluh kesah. Itu sifat semula jadi. Ya, tak tenang. Hati tak tenang. Pasal apa? Hati dinamakan qalb. Ma summiyal qalbu qalban illa li'annahu yataqallabu. Hati itu tak dinamakan hati ialah melainkan kerana dia berbolak-balik. Sebab perkataan qalb dalam bahasa Arab, qalb itu hati ya. Daripada 3 huruf, qalaba. Qalaba tu maknanya berbalik-balik. Kalau saya buka buku ni begini, buka sini, tengok sini, yuqallibul kitab. Dia membalik-balikkan kitab tu, tengok sini, tengok sana. Yuqallib. Fulanun yataqallab, si fulan tu selalu bolak-balik, tak tetap dia. Hati itu gitu lah. Jadi kita nak jaga hati kita supaya tetap lapang dada. So kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan segala hati, tetapkan hatiku. Tapi dalam apa? Ala dinik, atas agama. Ini yang penting. Tetap hati atas agama. Tidak mudah terjejas agama kita atau i'tiqad kita atau akidah atau kepercayaan kita. Ya, tetap tenang. Sebab orang yang beragama patut tenang. Ya, orang yang ibadah patut tenang menghadapi kemungkinan-kemungkinan hidup. Tenang. Ya. Tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku untuk ibadah padamu. Tetapkan hatiku untuk taat padamu. Ini yang penting. Lapang dada. Dan tanpanya pula, yakni tanpa ilmu, tanpa lapang dada, tanpa amal, dia akan merasa kecewa. Inilah. Walau dia kaya dalam dunia pun, walau dia senang dalam dunia pun, ya, dia akan kecewa. Sebab tak ada kebahagiaan, ya, selain daripada jalan agama. Inilah jalan kebahagiaan, ya. Sebagaimana yang semalam dibicarakan oleh satu orang pada ahli tabligh. Ya, dia kata, memang ada dalam dunia ni, memang banyak berlaku perkara macam ini. Orang yang dah kaya raya, dah popular, ya, dah apa semua, dan dia rasa tak ada apa benda lagi yang dia nak cari dalam dunia ni. Akhirnya dia terbalik, jadi risau pula dia. Dah risau-risau, sini tak senang, sana tak senang, semua tak senang. Sebab yang dia dah dapat ni semuanya, dah dia kira biasa katanya. Ya, dah datang risau, akhirnya fed up nak hidup, tak tahu macam mana nak hidup lagi, bunuh diri. Ada banyak orang yang pandai-pandai, orang kaya-kaya, bunuh diri. Ni yang tak ada agama, ya. Terutama orang-orang yang hidupnya asyik dengan hiburan saja. Ini aktris ini semua, ya. Banyak yang dia dah sampai masa dia kata tak ada apa benda lagi. Duit dah banyak belum, tak tahu apa yang nak buat. Kalau dah menyanyi dari pagi sampai malam, asyik menyanyi saja, ya. Apa lagi nak buat? Dah tak ada apa benda lagi. Akhirnya dia dah fed up, bunuh diri je. Ada yang nak hilangkan risau-risau, makan drug banyak, mati. Oleh sebab itu, susahnya kita ni pun ada kebaikannya. Ya tidak? Susah menjelang, senang menjelang. Pasal apa? Orang miskin, ya, kalau dia dapat sikit lebih, tak orang senang hati dia, bukan? Kemudian kurang lagi, lepas itu dapat pula lebih. Alhamdulillah. Kalau dah lebih saja, itu yang dia nak risau pula, dah banyak pula dia. Dia bagi orang yang beriman apa? Sedekah. Khairat kan? Terserah. Kadang-kadang sebab manusia yang tak beriman ni, manusia yang mencari keduniaan semata-mata, dia hanya bertingkah hiburan. Dan hiburan ni pun banyak dalam dunia. Dunia ni sekarang semua hiburan. Dan Allah Ta'ala kata, Innama hayatud dunia la'ibun wa lahun. Hidupan dunia ni main-main dan senda gurau saja. Memang itu. Jadi kalau dah kita nak main-main, nak hiburan, berapa banyak nak hiburan? Terus hiburan sampai dah tak terhibur lagi. Dah habis. Itulah hidup beragama. Zikrullah, yang ingat pada Allah. Dan ingat, kehidupan di dunia
Hanya sementara, nanti lupa akhirat. Di sana nanti tak ada risau apa-apa. Nikmat syurga itu tak habis-habis. Tak habis-habis. Ya. Nikmat selalu membaru. Jadi jangan jadi kecewa. Ya. Dan kecewa ni bukan mesti dalam susah. Kadang-kadang orang kecewa dalam senang. Senang pun kecewa juga. Ya. Ia harus menghormati semua orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia itu. Seraya memusuhi dan benci terhadap orang yang membelakanginya. Jadi yang kita senang dengan orang yang ibadah, orang baik kita senang dengan mereka. Orang yang tak baik, orang jahat kita tak suka lah. Ya. Siapa yang mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, hendaklah menurut kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersuluh dengan petunjuknya, menjunjung syariatnya, berpegang teguh dengan perjalanannya, menghormati haknya. Yang menghormati hak Nabi SAW ini maknanya kita berikan penghormatan kepada Nabi kerana Nabi SAW telah memimpin kita, dan penghormatan yang kita berikan itu juga mengikut tunjuk ajar Nabi SAW dengan membanyakkan salawat. Ya, ada sebagian diterangkan di sini banyakkan salawat dan salam ke atasnya, mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi. Ya, itu dikatakan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Siapa dicintai oleh Nabi? Mencintai Nabi satu masalah. Mencintai keluarga Nabi SAW juga. Mencintai sahabat-sahabat Nabi. Oleh sebab itu tidak betul lah pahaman orang yang mengatakan dia ahli sunnah wal jamaah, tapi dia benci sahabat Nabi. Dia maki isteri Nabi. Ya, ini ada sekarang. Ini mana boleh jadi ahli sunnah wal jamaah? Dan itu bukan sebenarnya. Dan Nabi dah kata, orang yang selamat, orang yang ikut perjalananku, iaitu ahli sunnah wal jamaah, yang ikut perjalanan sahabat. Jadi kalau satu orang mengatakan saya yang ahli sunnah wal jamaah, tapi engkau ada maki sahabat, Nabi tak kasih maki sahabat. Ada larangan dari Nabi. Ya, ini apa banyak dia maki sahabat, maki isteri-isteri Nabi pula tu. Mana yang disayang disayang, mana dia benci dia benci. Semua masalahnya kerana politik, kerana ikut-ikut orang saja. Tidak mengikuti perjalanan sebenarnya. Jadi apa yang Nabi cinta keluarga. Mereka itu cinta keluarga Nabi, betul lah. Tapi isteri Nabi kenapa tak cinta? Cintalah pada isteri Nabi. Itu ibu kita orang yang beriman. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Ini nas. Isteri-isterinya adalah ibu orang-orang mukmin. Apakah kita boleh benci pada ibu kita? Dan semua isteri-isteri Nabi, ya, yang meninggal semasa Nabi, yang meninggal selepas Nabi, semuanya Nabi redha dengan mereka. Nabi senang dengan mereka. Ya. Dia cintai. Cintai para alim ulama. Dan cinta orang yang ahli ibadah. Cinta orang baik-baik. Ini semuanya yang Nabi cintai. Cinta orang miskin. Ya. Itu satu daripada amanah Rasulullah SAW. Kita baca. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yushayyi'u janaizahum wa ya'udu mardahum. Suka pada orang fakir miskin, mengiringi jenazah mereka, tengok bila mereka sakit. Itu Rasulullah SAW. Contohnya dah begitu banyak bagi kita. Ya. Mencintai keluarga dan para sahabatnya, serta memohon ridha dan rahmat ke atas mereka sekalian. Kita kata radhiyallahu anhu. Sebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Dan akhir sekali selalulah bersikap belas kasihan dan memberi nasihat yang baik kepada umatnya. Ini yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi paling suka kita jalankan syariat Allah dan kita bawa orang kepada jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dengan kemampuannya. Wahai mukmin yang sejati, hendaklah anda menggesa dirimu untuk melaksanakan maksud-maksud yang terjalin dalam makna hadis yang baru kita huraikannya di atas. Yaitu aku meridai Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, dan mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Hendaklah anda mewajibkan dirimu bersifat dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh hadis tersebut. Sebab tiada cukup hanya dengan mengucapkannya dengan lidah saja. Kerana yang demikian itu tiada memberi kesan, meskipun faedahnya tetap ada juga. Yang ini kita baca. Radina billahi rabban wa bil islam dinan nabi Muhammadin nabiyya. Kita baca tu. Bagus tak tu baca tu? Nabi suruh, qul, kata, raditu billahi rabban bil islam dinan Muhammadin nabiyya. Ya, dalam ratib ada dimasukkan ini. Ya, ratib al-haddad khasnya ada. Jadi, tapi bukan cakap saja, praktis jelah.
Yang cakap tu cakaplah. Tapi kalau awak tak baca tu pun tak apa. Tapi praktis hidup awak memang rida. Memang rida. Alhamdulillah. Aku syukur pada Allah jadi orang Islam. Apa hal kalau aku jadi orang menyembah berhala? Apa hal aku jadi menyembah api, menyembah matahari, menyembah pokok? La ilaha illallah. Alhamdulillah jadi orang Islam. Syukur. Dan aku syukur alhamdulillah aku dapat sembahyang. Dapat ibadah. Dapat ilmu. Aku ikut perjalanan para Nabi dan Rasul. Ya, sebab semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul akan berada di bawah panji-panji Nabi Muhammad SAW di akhirat. Ya. Dan semua kita akan bersama dengan semua Nabi dan Rasul. Bersama-sama Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan pengikut-pengikut mereka yang dulu itu juga kalau tidak ikut jalannya tak sepatut. Ya. Orang yang mengatakan mengikut Nabi Musa tapi mengubah syariat Nabi Musa, mengubah syariat Nabi Isa, mengubah syariat Nabi-Nabi, tak boleh masuk dalam panji-panji itu. Dan kita juga umat Nabi Muhammad SAW kalau tak mengikut syariat, terkeluar. Itu yang kita takut. Yang ada nas dalam hadis Nabi SAW, umat yang selamat melalui syirat tu dia selamat berjalan melalui syirat. Tapi bila sampai ke habis syirat tu nak masuk syurga, tapi antara syirat dengan syurga tu ada satu tempat kita berhenti untuk minum di situ. Yaitu minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Dari haudin Nabi Muhammad. Haud itu telaga. Yang airnya terpancar daripada surga, daripada sungai yang dinamakan Al-Kawthar yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ada tafsiran, Inna a'tainaka Al-Kawthar. Sesungguhnya kami berimu ya Muhammad Al-Kawthar. Satu daripada tafsirannya Al-Kawthar itu ialah satu sungai dalam surga yang pakai nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Airnya mengalir ke haud, telaga, diadakan telaga. Untuk orang yang sudah dari mula dia mati sampai padang mahsyar 500 tahun, sampai lalu kat sirat 500 tahun, tak merasa seteguk air. Tak ada. Ya. Ada tak ada kalau awak masa sakaratil maut, adalah orang minumkan air. Ya. Sunatlah diminumkan air. Tapi jangan banyak-banyaklah. Masa sakarat tu, ambilkan air, titikkan katanya. Sunat tu, kerana orang sakarat ni panas dia, panas sakarat dia mau. Minumkan air sikit. Mati, dah habis tak ada minum air. Tak ada. Tunggulah. Bila masuk syurga kan. Mana dia minum? Ya. Kepada masyarakat nak minum kat mana? Siapa dah jual air sana? Tak ada. Tak ada. 1000 tahun tak minum. Sampai telaga Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad akan diberi minum dengan dari tangan Nabi. Mari satu-satu. Ya, subhanallah. Macam kita pergi cross country, ya, dah habis cross country kita sampai ada satu orang besar dulu sana kasih minum air. Dia suka, wah bagus minum air. Kita punya cross country nanti al-sirat 500 orang berjalan tu. La ilaha illallah. Sampai sana Nabi Muhammad akan ulurkan air. Siapa minum tak akan haus lagi. Ya. Tapi minum air dah. Pasal tak ikut sunnah Rasulullah SAW 100%. Ada masalah. Tapi dapat ampun dari Allah. Alhamdulillah. Tak dapat minum. Itulah ya. Dapat minum dari telaga Nabi Muhammad SAW ya. Begitu pula hendaklah anda buktikan segala apa yang anda ucapkan itu dalam zikir dan doa dan sebagainya. Ya. Dan tuntutlah dirimu akan hakikat-hakikatnya dan sifatlah anda dengan petunjuknya. Ya. Janganlah kita jadi seperti setengah orang. Ya. Kalaulah hukum hakam tu menyenangi dia, dia terima. Kalau hukum hakam tu tak menyenangi dia, dia tak nak terima. Ya. Itu tak boleh. Kita kena terima hukum semua sekali. Yang menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan kita, ya, itu adalah hukum Allah Ta'ala. Itu yang kita kena jaga. Jangan kita jadi macam orang Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mana yang mereka suka, mereka kata ini betul. Yang tak suka, dia pandang. Yang paling kita suka Nabi Muhammad SAW. Kitab dia semua kisah, tak ada cerita Nabi Muhammad. Padahal cerita Nabi Muhammad sabit dalam Taurat dan sabit dalam Injil. Tapi mereka buang pasal dengki dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi agama mereka tu dah kira agama hawa nafsu. Agama hawa nafsu. Bukan lagi agama kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Misalnya, jika anda mengucap Subhanallah, Maha suci Allah, hendaklah hati anda merasakan kesucian dan kebesaran Allah Ta'ala.
Ketika mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hendaklah hati anda meningkatkan pujian itu terhadap Allah Ta'ala, serta mensyukurinya atas segala nikmat dan kurnia. Ketika mengucapkan Rabbi ghafirli, Tuhanku ampunilah aku, hendaklah anda menjunjung harapan kepada Allah agar dia mengampuni anda, seraya merasa bimbang jika dia tidak mengampuni anda, dan demikianlah seterusnya kepada yang lain-lain. Dan dengan cara macam ini yang dikatakan penghayatan lah. Penghayatan kepada zikir-zikir yang kita baca. Ya, kita gambarkan maknanya, kita ingat maknanya, dan dengan itu akan khusyuklah hati kita. Tapi kalau kita zikir hanya lalai saja, tak adalah dia punya kesan. Ya, adalah kesan pada pembentukan diri. Ya, kesan pada pembentukan diri ini menghayati apa-apa zikir yang kita baca. Ya. Hendaklah anda menghadirkan diri dengan Allah Ta'ala pada segala waktu, seraya merenungkan maksud-maksud bacaan yang anda ucapkan dalam zikir dan doa tadi. Seterusnya, hendaklah anda melengkapkan diri anda dengan akhlak dan budi pekerti yang diridai Allah Ta'ala, dan menjauhkan akhlak-akhlak dan kelakuan-kelakuan yang dicela. Mensucikan hati. Hendaklah anda tumpukan perhatian anda kepada hati dan batin anda. Ini yang penting. Suci hati. Bukan cakap mulut saja. Hati. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum." Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan amalan kamu. Amalan kamu pun dia tak lihat. Kenapa? Amalan kita kalau tak ikhlas, tak terima. Itu sebab dia tak lihat pada amalan kamu. Tapi yang dia lihat apa? Hati dan niat kamu. Kerana amalan banyak, kalau hati tak ikhlas, Tuhan tak terima. Tapi kalau niat tak ada amal pun tak ada artinya kan. Niat itu serta dengan amal. Amal serta dengan niat. Amal dengan niat ada talazum, ada hubungan yang rapat. Amal tanpa niat tak ada arti. Dan niat saja tanpa amal, agama sesat tak jadinya. Ada agama, niat saja. Ini tak betul. Ya. Oleh itu, hendaklah anda membenarkan ucapan anda dengan amalan, dan membenarkan amalan anda dengan niat serta ikhlas. Ya. Niat dan ikhlas. Oleh sebab itu, bila kita tafsirkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya. Itu hadis dikatakan hadisun jami', hadis komprehensif yang mencakup semua bidang amalan kita. Innamal a'malu binniyat. Apa saja. Segala amalan bergantung pada niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Dan niat tempatnya dalam hati. Dan hati ini menjadi raja bagi anggota. Allah Ta'ala dalam sebuah hadis Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah bahawa dalam diri kamu ini ada seketul daging. Kalau baik, baik semua anggota kamu. Kalau jahat, buruk, rosak semua. Dengan apa dia? Al-qalb. Kata Nabi, ala wahai al-qalb. Ini yang batin. Yang zahir pun itu juga. Kalau jantung sihat, badan sihat. Jantung sakit, banyak sakit datang lagi macam. Ini juga satu perkara. Tapi ini zahir, batin yang penting. Sakit zahir tak ada masalah, sakit batin. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat, amalan dengan niat. Dia ada dua fungsi situ. Satu fungsi fikih, satu fungsi tasawuf. Dua-dua bersiap. Sesungguhnya amalan dengan niat, dari segi fikih dia tidak. Semua amal yang perlu niat kena niat. Ambil sembahyang, niat. Sembahyang, niat. Puasa, niat. Haji, niat. Semua ada niat. Zakat, niat. Itu dari fungsi hukum zahir. Itu syariat namanya. Syariat. Jangan sembahyang tak ada niat. Ambil sembahyang tak niat, tak sah. Itu fungsi syariat. Sebab kita belajar betul niat ambil sembahyang, niat mandi, niat itu, niat ini semua. Dan kabulnya tidak amalan kita itu pun bergantung pada niat. Itu segi tasawuf. Kerana siapa boleh sembahyang?
Apa syarat sembahyang? Apa syarat puasa? Oh, kita dah kata nawaitu shauma lillahi ta'ala. Ya tak? Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Itu fungsi lillahi ta'ala bergantung pada niat awak sama ada ikhlas ke tidak. Jadi fikir tak meninjau soal ikhlas. Fikir meninjau kau niat tadi tak? Niat. Macam mana kau niat? Gini aku niat. Kat mana kau niat? Dalam hati. Betul. Serentak tak? Serentak. Betul. Dah habis. Fikir kata betul. Right. Tapi tasawuf kata itu satu perkara. Itu zahir. Batinnya kau sembahyang kena jaga. Oh lillahi ta'ala. Betul ke lillahi ta'ala? Baru right. Tak ada? Tak terima. Jadi dalam ibadat kita katanya ada dua. Ada sah, ada kabul. Tidak semua yang sah itu dikabulkan. Tidak semua yang sah dikabulkan. Oh, dia punya sembahyang sah, betul. Special sembahyang dia. Dia punya bacaan satu-satu, rukuk, completely, semua sekali. Cukup sempurna. Fikir kata bagus sembahyang dia. Dari segi tertibnya semua. Tapi tak tahu kata dia sembahyang pasal apa. Dia tertib bagus-bagus, dia kenapa? Ada orang kan? Ada orang tengok semua. Fail. Fail tasawuf, fail habis. Tuhan tak terima. Kalau fail fikir, boleh jadi. Ya, Tuhan terima lagi. Tapi kalau fail tasawuf. Imam Hasan al-Basri juga mengatakan, amalan awak itu kalau nak diterima oleh Allah, zahir dan batin mesti betul. Dari segi fikir betul, dari segi tasawuf pun diterima. Itu tasawuf kita kata hakikat. Syariatnya betul, hakikatnya pun betul. Kerana Allah. Hakikat tanpa syariat tak betul lah. Ada orang main sembahyang tak tuharan, semua dia kata Allah Tuhan kau nak kabulkan, dikabulkan. Dia sembahyang tak betul, tak ikut syariat. Tak boleh lah. Nabi datang bawa syariat. Nabi kata sallu kama ra'aytumuni usalli, sembahyang kamu seperti kamu lihat aku sembahyang. Jadi macam mana tak ikut syariat? Dan ada orang betul-betul jaga syariat, tapi hati dia kepada manusia lebih daripada orang. Dia berbangga. Betul, kan tengok, inilah sembahyang yang betul. Ya, mana ada orang sembahyang macam ni? Bagus bacaan. Mana imam-imam sekarang mana ada boleh baca macam aku baca? Okey. Misalnya saya cakap begitu, ya. Ini yang saya takut-takut ni sekarang, ya. Nak ikut haji mabrur, ikut kami. Kami punya haji mabrur. Siapa bilang? Haji mabrur ni tak boleh jadi advertisement. Haji mabrur ni hak Allah Ta'ala yang bilang itu mabrur atau tidak. Macam mana kita kata kalau ikut jamaah ni kan mesti mabrur ni? Mana kau tahu? Mabrur tu maknanya apa? Makbul. Makbul. Saya pernah lihat ada orang kata haji mabrur. Siapa tentukan mabrur? Awak sendiri boleh bilang haji awak mabrur. Dan kita pun tak boleh bilang haji awak mabrur. Tak boleh. Allah Ta'ala saja. Antara awak dengan Allah. Sebab mabrur tu maknanya makbul. Kita doa boleh lah. Kalau dalam sembahyang kita salam kepada Allah. Allah Ta'ala kabulkan insya-Allah. Insya-Allah. Tapi pasti kabul? Kita tahu. Mana boleh pasti. Jadi tapi kalau dia bertanya kami buat haji tamattu, tak apalah. Haji ifrad, haji kira boleh lah. Tapi haji mabrur, ya. Kita kasih doa, ini doa ni, inilah doa makbul. Tak boleh. Mana doa makbul tu bila kau doa Tuhan terima baru makbul. Tapi aku kasih kau doa bukan doa makbul. Mana aku tahu? Tapi boleh kasih kau ini doa ma'dzur. Ada orang salah faham antara ma'dzur dengan makbul. Ma'dzur tu maknanya orang dulu dah banyak baca doa. Itu ma'dzur. Orang dulu banyak baca. Dari zaman Nabi orang baca doa. Nabi baca, sahabat baca. Kalau doa Nabi sudah tentulah waris dari Nabi. Ya, awak baca lah ni. Nabi baca makbul, tapi awak baca belum tahulah Allah Ta'ala. Jadi ini soal kita kata ya. Innamal a'malu binniyat, dari dua segi. Segi syariat, segi hakikat. Segi syariat, awak kena niat. Bila niat, masa takbir, sembahyang, muka niat. Hakikat, lillahi ta'ala. Kerana Allah. Sembahyang kerana Allah. Kita pergi haji sana ya. Kalau kita tengok orang-orang Afrika, orang apa macam-macam dia buat, kita tengok ya. Yang kita rasakan ini betul ke tak betul ke?
Ya. Tapi mungkin dalam mazhab dia betul lah. Dia sembahyang boleh dukung anak, boleh apa semua. Dia letak anak dia kemudian dia tu goyang. Kadang-kadang kaki dia nampak sembahyang. Orang apa yang perempuan? Makin biasa saja dia. Kita kata ini mesti tak sah ni. Yalah, tak sah pada zahir. Makbul itu urusan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala terima, serah pada Allah. Itu urusan Allah. Tapi kita sudah tak tahu, tak boleh cuai lah. Kita tak boleh cuai. Tak boleh cuai. Ikut syariat, ikut hakikat. Itu yang sebenarnya betul. Jadi, innamal a'malu binniyat ni hadis innamal a'malu binniyat ini sangat besar dia punya fungsi dalam amalan kita. Dari segi fikih dan dari segi tasawuf atau dari segi hakikat. Ya. Jangan sampai amalan kita kosong. Ya, niat kita tak. Oleh itu, hendaklah anda membenarkan ucapan anda dengan amalan, dan benarkan amalan anda dengan niat serta ikhlas, dan benarkan niat dan ikhlas pula kerana membersihkan batin dan meluruskan hati, kerana hati itu adalah asal dan punca segala perkara. Dalam sebuah hadis ini saya bacakan tadi, telah saya bacakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa dalam tubuh badan ada sepotong daging, kiranya ia elok maka eloklah seluruh tubuh badan itu, dan kiranya ia rosak maka rosaklah seluruh tubuh badan pula. Itu iaitu adalah hati. Lantaran itu wajib anda mengambil berat terhadap hati, serta tumpukanlah segala perhatian untuk memperbaiki dan meluruskannya, sebab hati itu hati itu lekas sekali berbolak-balik dan selalu kacau bilau. Coba lihat sabda Rasulullah SAW berikut. Innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalayanaha. Artinya sesungguhnya hati itu lebih cepat bolak-baliknya dari makanan yang sedang mendidih dalam periuk. Makanan di dalam periuk tu kan kalau dah mendidih betul dia naik atas turun bawah pusing-pusing, hati kamu macam itu dalam periuk. Lebih cepat lagi daripada itu. Ya. Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Sabdanya lagi, innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman, insya'a qamaha wa insya'a azaghaha. Artinya sesungguhnya hati itu terletak di antara dua jari dari jari-jari Tuhan. Jika dia suka dia luruskannya, dan jika dia suka dibengkokkannya. Jadi dua jari Tuhan ni maknanya kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tafsirkan dengan jari macam jari kita, ya. Nabi sendiri ketika bersumpah, ya, dan setelah kita berusaha dalam sumpahnya sering berdoa, la wa muqallibil qulub, ya. Maknanya Nabi berdoa selalu, dalam bersumpah selalu berkata tidak, demi Tuhan yang bolak-balikkan. Yang ini ada sambungan hati, cakap-cakap lah. Tapi Nabi suka doa, sumpah dengan muqallibul qulub, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati. Allah firman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, dan janganlah kau menghinakan aku pada hari kebangkitan. Minta pada Allah. Kalau hina dalam dunia pun tak apa, jangan hina di hari kiamat, ya. Hina hari kiamat azab. Hina dalam dunia orang hina, tapi kalau sisi Allah awak tak hina, alhamdulillah. Ya tidak. Jangan kita nak jaga prestige kita dalam dunia, kita buat maksiat, buat perkara dosa, ya. Jadi kita tidak akan hina. Kalau hina di dunia, tidak mengapa, jangan hina di hari kebangkitan, ya. Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau ini yang menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini pada zaman pergolakan. Pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian adiknya Al-Husain kata, kau malu, kau tak boleh perintah. Kenapa tak jalan terus perintah? Sebab beliau dapat kuasa perintah 6 bulan. Dia kata, aku tengok keadaan tidak boleh. Kita serah pada Muawiyah, biar dia pegang. Kita buat perjanjian dengan dia. Sayyidina Husain kata, ar itu maknanya malu. Dia kata, al-ar walad nar. Dia malu dengan api neraka. Dia tengok kalau tak betul-betul ni, memang masuk neraka lah. Kalau tak betul perintah. Dia kata, biarlah aku malu dalam dunia, tapi jangan aku terima neraka di akhirat. Kita serah saja pada dia, biar dia jalan.
Jangan sampai itu masa itu kalau tak ada sulh tu, kalau tak ada perdamaian, orang Islam terus berperang. Ya, terus berperang. Tapi sekejap saja lepas itu perang balik. Pada zaman Sayyidina Hasan tu adalah cerita. Itu saya nak ambil cakap Sayyidina Hasan, malu dunia. Jangan neraka ke akhirat. Janganlah kau hinakan aku pada hari kebangkitan, iaitu hari yang tiada berguna harta benda dan anak-anak, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Hendaklah anda berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah merahmati anda, agar anda menemui Allah Ta'ala kelak dengan hati yang bersih dari syirik dan nifaq. Nifaq itu artinya lain hati, lain lain amal, lain hati, ya. Di dalam hati tak ada iman, tapi beramal amal yang baik. Jadi ini nifaq namanya, ya. Suci dari bid'ah dan akhlak yang terkeji. Amalan-amalan yang tak disyariatkan, amalan-amalan yang rosak jangan dibuat. Akhlak yang mulia mesti ada. Jangan akhlak keji seperti menyombong diri dan riak, seperti hasad dan tipu terhadap kaum muslimin dan seumpamanya. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala serta bersabar, berusaha dan mengambil berat terhadap perkara-perkara ini. Juga harap jangan lupa ucapkan seberapa banyak doa. Rabbana la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati kami sesudah engkau tunjuki kami jalan yang benar, dan berilah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau amat suka memberi. Demikianlah Allah mensifatkan orang yang teguh dalam dan mendalam ilmunya dari hamba-hambanya yang mukminin. Jadi kita berhenti di sini, dan hari ini saudara sekalian saya tak dapat nak berikan pelajaran faraid kerana saya ada majlis Mauludun Nabi di Al-Ansar. Saya kena hadir sana dalam pukul 9, dan saya minta maaf lagi kepada orang yang minta tahlil. Minggu lepas kita tak dapat buat, dan minggu ini pun tak dapat, 2 minggu ini pun tak dapat buat. InsyaAllah kita buat pada 2 minggu yang akan datang, InsyaAllah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita masa yang berkat, InsyaAllah. Jadi hari ini kita berhenti di sini sajalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima taqtadi qawlan fi'lan karama warzuq al-kulla halalan daima wa akhilla ya ulama aqwa bil khairi wa nufa kull syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأخرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السوء عن تعقب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر والحمد لله رب العالمين.